A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat dan doakan saya juga sihat. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, pada hari ini kita nak sambung pengajian kita dalam bab ibadah, iaitu berkaitan dengan pahala memberi pinjaman. Dan kepada para penonton kita pun mesti banyak memberi pinjam kan? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Biasa kalau macam Ustaz-Ustaz glamour ni mesti ramai orang pinjam. Tapi mungkin ada tata caranya, ada kaedahnya dan ada kelebihan di sebalik pemberi pinjam. Jadi Ustaz, kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh terus mengajukan soalan di Facebook kita ataupun boleh call Ustaz terus untuk mengajukan soalan. Sebagai mukadimah Ustaz, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Dai Aiman, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari bekerja kan, hari-hari kita mencari rezeki, tiba-tiba ada pula orang nak pinjam kan. Alamak. Jadi di situlah perbincangan ataupun topik kita pada hari ini, insya-Allah berkait dengan pahala ataupun dikira sebagai ganjaran yang besar bagi kita yang memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 280 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim, yang bermaksud iaitulah ketika mana orang yang mana berhutang itu meminta kepada kamu ataupun dalam kesusahan ataupun dalam keperitan, meminta kepada kamu untuk tangguh, maka fanadhiratun ila maisarah, maka kamu tangguhkan kepada waktu yang lapang, iaitulah waktu dia membayarkan hutang. Katalah satu orang tu dia pinjam, kata nak bayar Mac contohnya, Mac ni pun tak nampak bayang lagi kan. Jadi dia pun minta tangguh, dia kata bukan saya tak nak bayar, tapi sebab tak mampu dan sebagainya, saya mintalah April untuk bayar. Jadi ujung-ujung Ramadan nanti sebelum raya saya bayar insya-Allah. Contohnya gitulah. Maka Allah menyatakan apa? Iaitulah kamu akan mendapatkan ganjaran di situ. Dan kemudian bila mana kita sebut tentang bila mana nak mensedekahkan dia ataupun kadang tak mampu bayar dan sebagainya, sebelum sedekah tu kadang-kadang dia ada dia punya, kita kata rebate lah. Contohnya patut bayar 800, bayar 600 cukup lah. Contohnya kan bayar 700 cukup lah. Ataupun boleh juga, pahala juga. Dan kemudian Allah menyatakan, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu bersedekah maka itu banyak kebaikannya untuk kamu. Sebab Allah guna perkataan khair itu tak ada alif lam. Allah guna khairul lakum. Maksudnya begitu banyaknya kebaikan ataupun ganjaran untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, daripada ayat ni kita dapat faham bahawa sebenarnya orang yang berhutang ni dia okeylah, tapi orang yang memberi hutang kan, apa dia? Iaitu dia kena sabar. Sabar waktu bila? Waktu bila dia menagih hutang. Itu dia punya konsepnya. Dan kalau kita lihat apa yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir dalam tafsir Quran yang azim, beliau bila mana menyebut tentang isu ni, pada zaman jahiliah dulu, bila mana tak mampu bayar je dia buat riba. Kan, jadi kita pada hari ni jangan pula bila tak mampu bayar, orang tak mampu bayar kata charge lah 1% kan 10%, maka itu adalah riba, itu perkara yang tidak dibenarkan. Dan kemudian Allah menyatakan pada hujung ayat itu, jika kamu mengetahui. Maksudnya apa? Melimpah ruahnya pahala bagi mereka yang sabar, memberikan tempoh bagi mereka yang mana meminjam dan juga memberikan pinjaman, maka di situ pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat, kata Nabi, rahimallahu rajulan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberkati
Allah merahmati mereka yang mudah urusan jualnya, mereka yang mudah urusan belinya, dan mereka yang mudah ketika mana menagih hutangnya. Kan? Jadi sebab dia biasanya orang nak makan, nak minum, nak apa semua ni, sebab tu keperluan dia berhutang. Maka dengan sebab tu bila dia dalam jual beli pun dia tak berkira sangat. Okey, dalam kita kata menawarkan barang-barang yang betul, yang elok dan sebagainya. Begitu juga dengan membeli dan kemudian ketika menagih hutang. Jadi kata Nabi SAW dirahmati. Maka sebab tu kita nak, kadang-kadang tu lah yang hutang tu adik-beradik, yang hutang tu pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Bahkan kita pun mungkin berhutang dengan orang lain. Maka bila mana kita nak minta kepada hutang itu, nak tagih hutang tu, maka kata Nabi SAW, dia baik, dia elok, dia memberikan tempoh, kemudian juga dalam istilahnya kita kata memberikan apa yang selayaknya, dan kemudian moga-moga Allah merahmatinya. Itu kita kata daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang orang berhutang, kelebihan, rahmat dan juga pahala bagi mereka yang memberi tempoh dan juga memberikan hutang. Wallahualam. Baik Ustaz, sahabat kita Fadli Mat Shah ada satu soalan menarik. Apakah adab-adab meminjam tidak kira sama ada barangan atau kewangan, dan juga adakah kita perlu menentukan tempoh pinjaman tersebut sama ada pemberi ataupun peminjam itu sendiri Ustaz? Baik, satu persoalan yang sangat bagus, mesti ada adab-adabnya. Baik, yang pertama sekali ialah meminjam itu kerana hajat keperluan. Sebab tu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitulah mustaqriq wal mustaqriq la yastaqriq illa al hajah. Seorang penghutang itu tidaklah dia berhutang melainkan untuk keperluan. Walaupun hadis ni hadis yang sangat lemah lah, disebut oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, tetapi sebenarnya itulah standard ataupun keadaan orang yang mana dia nak berhutang mesti untuk keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada adab berhutang ni juga sebenarnya dia kena tahulah daripada sudut seperti mana disebutkan tadi, tempoh nak bayar tu bila, okey, kemudian mesti ditentukan. Contoh saya kata dekat dai pinjam duit berapa? Dai kata berapa je lah. Jadi berapa je lah tu tak clear, tak jelas. Maka kita kena tahu berapa jumlah hutang kita. So adabnya kita kata yang kedua, kena tahu berapa jumlah hutang, dan yang ketiga bila yang kita nak bayar. Okey, jadi jumlah hutang ni berapa? Katalah 100, katalah 200. Okey, jelas berapa yang kita pinjam. Yang ketiga tadi kita sebut ialah tempoh. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282, tadi 280, 281, 282 Allah menyatakan tentang ajalim musamma. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, jika kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu, ila ajalin musamma. Tempoh tertentu apa? Yang ditentukan. Maksudnya 3 bulan, 2 bulan, berapa bulan kan? Jadi itu semua tempoh yang perlu ditentukan, dan juga dia punya keadaan-keadaan yang mesti diketahui. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena tahulah rukun-rukun secara ringkas. Di sana ada peminjam, ada penghutang, pemiutang, dan kemudian apa syarat-syaratnya, rasional, bukan dipaksa dan sebagainya. Kemudian juga disebut ialah lafaz dia, ijab dan qabul lah. Secara ringkas, saya berhutang dengan awak, okey, saya bagi hutang, contohnya ringkas gitulah. Okey, kemudian juga kalau cantiknya adalah faktubuh, bertulis. Tu paling cantik lah, hutang yang bertulis tu lebih bagus, sebab nanti bimbang, takut terlupa, buat lupa, ada macam-macam lagi kan. Itu dia punya konsep dia. Dan kemudian juga daripada sudut hutang tu sendiri berapa, dan kemudian tempoh ketika mana seorang itu berhutang. Jadi kalau kita tahu daripada sudut adab-adab itu, nampak ringkas, tapi itulah fiqh, itulah perbincangan, itulah ibadah yang kita nak buat, dan kita buat itu mudah-mudahan insya-Allah berpahala hubungan kita antara manusia dengan manusia yang lain. Tapi perlu ke datangkan saksi Ustaz? Okey, dari sudut asalnya Allah sebut dia adalah bila mana keperluan. Jadi kalau sebut dalam surah Al-Baqarah 282 itu Allah cerita tentang saksi. Dan saksi itu kalau kita perhatikan, saksi yang macam mana? Adakah lelaki ke, adakah perempuan ke, adakah 2 orang ke, adakah berapa orang dan sebagainya? Maka itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita kata sebaiknya, seeloknya adakan saksi. Dan biasanya saksi kalau kita meminjam dengan orang ni biasanya berdua lah. Tapi kalau ada contoh Tok Penghulu jadi saksi, Tok Imam jadi saksi, lebih baik, sebab nanti kita akan tahu bahawa memang betul mereka ada meminjam. Kan, jadi tuntutan ahli keluarga ke ahli waris ke jelas, sebab ada orang yang menyaksikan. Maka itu yang paling terbaik. Kalau bank ke apa semua memang ada saksi lah. Maksudnya wakil pegawai bank tu sendiri yang turunkan tanda tangan sebagai wakil, dan dia sebagai saksi. Jadi saksi itu kena ada untuk menjauhkan pertelingkahan, untuk memberikan kita kata kebaikan maslahah kepada kedua-dua peminjam dan juga yang meminjam ataupun yang memberikan pinjaman. Wallahualam. Baik Ustaz, Rosdin Samah ada satu soalan menarik, yang mana soalannya berkaitan dengan dilema serta konflik sering berlaku antara yang memberi pinjam dengan yang meminjam.
Apakah antara contoh akhlak terpuji oleh seorang pemberi pinjam terhadap mereka yang meminjam yang bermasalah dalam melunaskan pinjamannya? Mohon pencerahan Ustaz. Itulah kata, nak ambil hutang tu boleh bukan senang Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayahnya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, sesiapa yang mana anzara mu'siran, yang beri tempoh kepada mereka yang berhutang, maka apa kata Nabi SAW, maka setiap hari yang dia bagi tempoh, katalah contoh bayar patutnya April, tapi dia kata minta maaf lah saya tangguh Mei lah, maka kata Nabi bikulli yaumin sadaqah, setiap daripada hari yang dia bagi tangguh itu adalah sedekah, kan ya. Jadi kita kata itu kelebihan yang sangat besar lah, sebab kita nak bagi sedekah terus tu, sebab duit tu mungkin kita nak guna, jadi kita mendapat pahala secara tak langsung dengan kita bagi hutang, dia dikira sebagai sedekah. Hadis tadi sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la dan sebagainya, diriwayatkan oleh daripada sahabat radhiyallahu an ajma'in. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dibayarkan hutangnya. Maksudnya berapa tempoh dia? 3 bulan. Sepanjang tempoh setiap hari 3 bulan tu adalah pahala. Dan kemudian sehingga dibayarkan hutangnya. Kemudian kata Nabi SAW, dibagi pula, lepas tu tak mampu pula nak bayar. Kan? Kata Nabi SAW, dikira pula baginya 2 kali ganda. Kan? Jadi kita kata rupa-rupanya, biasa orang ingat bagi sedekah itu adalah pahala sahaja. Rupanya bagi pinjam, walaupun nanti kita ambil balik kan, tapi tetaplah ia dikira sebagai pahala sedekah setiap hari. Dan disebutkan tadi tentang isu berkait dengan adab kita ataupun kebaikan ataupun kelebihan ataupun dilema tadi dan sebagainya, maka kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW seperti mana kita sebutkan tadi. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, wa man anzara mu'siran wada'a anhu azzalahu Allahu fi dhillih. Sesiapa yang mana memberikan, yakni hutang, dan kemudian memudahkan urusan orang bayar hutang, maksud tak apalah bagi tempoh, bagi lewat sikit, dan kemudian ada kalanya dah susah sangat tu, tak apalah, kira halal lah, sedekah lah, halal lah kan. Kata Nabi SAW, Allah akan menaunginya di bawah naungannya di hari akhirat. Maksudnya kan kita biasa 7 orang yang dinaungi oleh Allah kan. Rupanya ada hadis lain yang menyebutkan yang dinaungi oleh Allah juga orang yang memberikan hutang, memberikan tempoh, berhutang, apatah lagi mensedekahkannya. Maka Nabi sebut dengan ganjaran yang sedemikian. Maka saya sebut cukuplah dengan hadis Nabi SAW yang sahih, yang tadi riwayat Imam Al-Bukhari. Cukuplah dengan hadis itu memberi ganjaran, kebaikan kepada kita. Dan juga kalau kita bagi hutang, maka kita kena ingat perkara itu. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan kita bagi hutang, dia permudah urusan dunia kita, dunia dia, dan urusan akhirat kita pun dipermudahkan, urusan-urusan yang seterusnya. Bila kita nak minta hutang ni Ustaz, kita rasa macam aku ni kedekut sangat ke, aku ni bakhil ke sampai nak kena minta hutang balik dengan orang yang meminjam tu. Selepas ini kita jawab Ustaz. InsyaAllah. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan pahala memberi pinjaman. Baik Ustaz, tadi sebelum rehat saya ada tinggalkan satu soalan yang mana berkaitan dengan kadang-kadang kita ni yang bagi pinjam kepada orang lain, kadang-kadang bila kita minta balik hutang tersebut, seolah-olah kita rasa macam kita ni kedekut sangat ke aku ni, ataupun bakhil ke aku ni. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan, adakah kita yang minta balik duit kita ni adalah tergolong di kalangan orang yang bakhil? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Secara asasnya kita kena faham bahawa bila kita memberi hutang dan dalam masa yang sama kita akan dapat baliklah duit tu. Itu secara ringkasnya. Dan daripada sudut agamanya kita kata tidak jadi satu isu, satu masalah, sebab kita kata memberikan hutang itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak, memberikan hutang itu adalah sunnah. Adapun memulangkan balik hutang tu ialah wajib.
Jadi kita kata pertama sekali daripada sudut agamanya, kita tak nak orang yang berhutang itu urusan-urusannya tertangguh dan melibatkan urusan akhirat nanti. Seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayat daripada Abu Daud, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, bagi orang yang berhutang ni, wa man mata wa alaihi dain falaysa athma au thumma al-hasanat was-sayyi'at, ataupun Nabi SAW sebut falaisa athama ad-dinar wad-dirham walakinnaha al-hasanatu was-sayyi'atu. Kata Nabi SAW, bagi sesiapa yang mana meninggal dunia dalam keadaan dia berhutang, maka dia bukan lagi isu bayar hutang di akhirat nanti, maka yang dibayar ialah dosa dan pahalanya. Maka antara satu sebabnya daripada sudut hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, untuk kita perhatikan bahawa supaya orang yang berhutang ni dia tidak berkait dengan urusan akhirat, dikiranya selesailah daripada sini. Jadi kita pun bantu dia, kita tolong dia, kita ingatkan dia, awak ada hutang dengan saya, awak ada hutang sekian-sekian dan sebagainya, untuk memudahkan dia urusan akhirat, untuk tidak menjadi mangsa-mangsa lah yang mana diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan tidak membayar hutang. Okey, itu daripada satu sudut pandang. Yang kedua, kita melihat juga ialah daripada sudut dari hadis kita nampak tadi, macam contoh Nabi sebut idzaqtada tadi, yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan bila mana kamu nak minta. Kan dalam hadis yang lain juga Nabi sebut tentang bagaimana bila mana dia tak mampu, akhirnya kata Nabi SAW, da'u min dainik, maka kamu bagi diskaun. Contohnya kan. Maka di situ menunjukkan bahawa sebenarnya tuntutan itu ada. Tuntutan itu perlu, dan tuntutan itu adalah untuk juga kemaslahatan kebaikan bagi peminjam ataupun yang memberikan pinjaman lah, supaya di hari akhirat nanti satu, kemudian dekat dunia juga memberikan kemudahan kepadanya. Maksudnya bila kita kata kita minta balik hutang, kita ingatkan dia apa semua ni, ini adalah merujuk kepada kemudahan untuk kita dunia akhirat, dan dia bukan hanya sekadar dunia semata-mata. Itulah kebaikan yang perlu kita peringatkan. Kena ingatkan, jangan duk diam macam tu. Diam je dah, biar aku tuntut dekat akhirat. Jangan nak tuntut-tuntut dekat akhirat. Kita kata selagi mana kita ada dekat dunia yang nyata ni, selagi mana belum meninggal dunia, maka kita nak gunakan duit, kita nak kita kata kegunaan harian dan sebagainya, maka pada waktu tu tuntutlah ataupun mintalah supaya dipulangkan dengan cara yang baik, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, rahmat, kasih sayang, dan juga beri peluang, beri masa ketika mana kamu menuntut hutang. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggi talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman Azwan Sufian dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Kimi Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, dalam hutang ni memang sukarlah. Bila kita bagi kan nak minta balik yang payah orang kita ni Ustaz. Malah janji lepas janji minggu depan, bulan depan, tahun depan tak dapat juga Ustaz. Jadi penyudahnya aku malah yang minta. Contoh saya beri macam ni keadaan, aku malah yang minta hutang tu, biarlah aku tak halal dunia akhirat. Jadi apakah hutang ini juga menyebabkan seorang itu akan jadi muflis ke, ataupun apa yang dikatakan sebagai habis kepahala di dunia di sana kelak kerana hutang yang tak dibayar di dunia ini? Dan apakah status sekiranya orang yang berhutang ini, apakah dia ini akan mendapat azab ataupun bagaimana azab yang diterima oleh orang yang tidak membayar hutang Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar tentang isu berkait dengan menimbulkan kesedaran kita bahawa hutang ini adalah isu berkait dengan akhirat juga kan, sebab dia hutang manusia dengan manusia. Dia bukan urusan kita dengan Allah semata-mata ibadah, tapi melibatkan urusan manusia dengan manusia. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan bahawa tentang yang bagaimana orang yang punya banyak pahalanya berkait dengan urusan dunia, iaitulah kata Nabi SAW, Nabi tanya pada para sahabat, atadruna man muflis, kamu tahu tak siapa orang muflis? Muflis ni bukan muflis tak ada duit kan. Jadi sahabat jawab tu, sahabat katakan bahawa yang muflis tu ya Rasulullah al-muflisa indana, ataupun muflis ini maksudnya ialah mala lahu dinar wala dirham wala mata. Dia tidak mempunyai dinar dan dirham, tidak punyai kebendaan ataupun harta. Maka daripada sudut tu betul jawapan tu, betul. Tapi yang Nabi maksudkan adalah berkait dengan akhirat. Maka kata Nabi SAW, al-muflisa min ummati ma ya'ti yaumal qiyam bi salatin aw bi zakatin. Siapa yang muflis di kalangan umat aku yang sebenar, bila mana dia datang dekat akhirat dengan pahala solat,
pahala zakat, pahala puasa dan sebagainya. Kemudian aklu mahadha, dia makan daripada harta orang. Mula-mula tu dia kata pinjam, lepas tu lain sekali orang tu tak halalkan contohnya kan, ataupun contohnya dia kata pinjam, lepas tu buat lupa, memang tak nak bayar. Maka kata Nabi SAW di hujung hadis tu, maka pada waktu tu dia ada pula isu dosa dan pahala. Akhirnya dosa pahala tu memufliskan dia, menjadikan dia orang yang tak ada pahala dekat akhirat, dan akhirnya dosa dia pula, orang yang mana dia zalim tadi, dia tak bayar hutang tadi, dihempapkan pula kepada dia, dan kemudian thumma turiha ilan nar, kemudian dia dicampakkan dalam neraka, kata Nabi SAW. Itu kita paling takut tu. Betul lah kata Tuan Haji Omar tadi, berkenaan dengan orang muflis dekat akhirat dan ikut azab dan sebagainya. Memang orang-orang yang berhutang ini menjadikan satu, kita kata, titik yang mana kalau kita pastikan betul-betul supaya kita ni tidak terlibat dengan isu-isu orang yang culas dalam pembayaran hutang. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, "Lau anna rajula qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila thumma uhiya ma dakhala jannah hatta yuqda anhu daina." Atau kama qala Nabi SAW. Satu orang bila mana berjuang di jalan Allah, mati syahid, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian dia berjuang lagi, dia mati syahid, Allah hidupkan kembali, dia berjuang lagi, kemudian dia mati syahid, dia tidak akan masuk syurga sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Maksudnya tak adalah orang mati syahid 3 kali, ya tak? Kan? Biasanya sekali je lah mati syahid. Tapi nak cerita betapa dahsyatnya isu hutang tu, kalau sampai 3 kali mati syahid pun tak ada nilai isi Allah. Kerana apa? Kamu tidak membayarkan hutang-hutangnya dan dijanji dengan tidak masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata ini azab yang sangat besar, azab yang kita kena perhatikan, kerana urusan melibatkan urusan manusia ini jangan kita kesampingkan, kerana ia boleh melibatkan urusan muflis, tidak adanya pahala di hari akhirat dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok betapa banyak hadis-hadis tentang gesaan ataupun azab orang yang tak membayar hutang. Jadi saya rasa cukuplah untuk 2 hadis tu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita sebagai pengajaran buat kita, insya-Allah, yang mana berhutang kita kena plan, kena pastikan betul-betul apa keadaan, apa kaedah dan apa cara untuk kita melunaskannya, insya-Allah. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook Sirna, soalannya, bolehkah kita menetapkan syarat kepada orang yang meminta pinjaman dari kita dengan meletakkan jumlah bayaran melebihi dari apa yang dipinjam, dan apakah kadar tersebut? Yang kedua, dalam situasi kecemasan jiran kita meminjam kenderaan, jika berlaku kerosakan atau kehilangan, kita minta ganti rugi. Adakah asalnya ingin menolong dengan ikhlas bertukar kepada beban kepada kawan tersebut? Adakah kita mendapat pahala? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, persoalan yang sangat bagus. Ada 2 isu dekat situ. Pertama, minta lebih kan. Yang kedua ialah pinjam kenderaan, lepas tu aksiden ataupun apa, macam mana pulangnya dan sebagainya. Okey, jadi pertama sekali kita tengok soalan isu pertama itu, minta lebih ni dia kena tengok. Kalau syarat tu daripada awal, maksudnya saya bagi dai pinjam 1000, saya buat untung sikit lah, tak banyak lah, RM50 lah. Jadi dalam tempoh sebulan ni kena bayar RM1,050. Maka yang itu tak ada khilaf, tak ada beza pandangan pendapat di kalangan para ulama, hukumnya adalah riba yang Allah haramkan. Seperti mana disebut daripada riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan ini ijma', kesepakat semua ulama, tak ada khilaf, tak ada beza pandangan pendapat, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap mana hutang yang ditambah dengan manfaat, iaitulah manfaatnya untuk siapa? Untuk yang memberi pinjam lah. Yang itu dapat apa? Dapat hutang je. Tapi yang beri pinjam dapat apa? Dia akan mendapat manfaat apa? Tambahan hutang. Maka kata Nabi SAW, dia adalah, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas dan sepakat di kalangan para ulama, maka dia adalah riba yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Okey, tapi dalam isu lain, kalau dalam keadaan kita membayar tu tanpa pengetahuan, tanpa syarat daripada awal. Contohnya saya, sebab dai tolong saya, contohnya pinjam 1000, bayar je lah 1100 nanti, bagi sedekah, bagi hadiah lah, tapi dai tak minta. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Yang sebaik di kalangan kamu bila dia membayarkan hutang, maka dia membayar lebih. Maksudnya apa? Tanpa syarat. So bezanya apa? Nak tahu riba tak riba? Dengan syarat daripada awal jadi riba, tanpa syarat dengan hanya hadiah semata-mata, bila bayar maka hukumnya harus dan bahkan sunnah, seperti mana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia punya pemisah dan pembeza di antara tambah dengan syarat dengan memberikan hadiah pada bayaran itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi bila sebut kenderaan. Okey, so kenderaan ni sebenarnya dalam Islam qard, satu pinjaman. Qard ni apa? Qard yang mana kita pinjam dia habis. Contoh, pinjam duit, maka waktu tu dengan nilai apa semua kita jual beli habislah. Okey, satu lagi dipanggil ariyah. Ariyah ni apa? Ariyah ni biasanya dia kalau kita pinjam dia tak habis.
Contohnya macam kenderaan tadi tu. Okey, jadi sebenarnya kalau qard, kita tak kisah kalau saya pinjam 1,000 pada dai, saya pinjam 1,000 tu berapa? 100. Nanti saya nak pulang 1,000, saya tak kisah. Pulang duit shilling pun tak apa. Kalau dai okeylah kan. Ataupun duit RM1 pun tak apa, RM1 tapi 1,000. Tak ada masalah sebab dia bukan duit yang asal tadi tu. Tapi kalau kita pinjam kereta, kena pulang kereta yang tu lah. Flatnya sama, jenisnya sama dan sebagainya. Dan bila berlaku aksiden ataupun berlaku kemalangan dan sebagainya, maka sebenarnya wajib untuk memulangkan apa yang sepatutnya sebab dia meminjam tadi tu. Kan. Jadi sebab tu pinjaman seperti itu walaupun nama pinjam kereta, dia tak jadi riba. Contoh, pinjam kereta kemudian minta tolong isi minyak penuh. Ataupun pinjam kereta bayar 100, 200. Itu sewa sebenarnya. Itu kontraknya sewa, dia bukan pinjam. Maka bila pinjam atas nama sewa seperti itu, dia tidak berlaku riba kalau kita minta isi minyak ke apa dan sebagainya. Tapi bila berlaku kemalangan apa semua, maka ditanggung oleh yang asalnya tadi tu. Tapi sebenarnya dia ada tengok dia punya pemandu ke apa semua, dia adalah untuk takaful apa semua. Jadi pada waktu kita kata ditanggung pada orang yang meminjam tadi. Itu konsep dia. Wallahualam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil bersama dengan Puan Siti Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Siti Rohani daripada Banting. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, memang berlaku kepada saya lah. Semasa saya meniaga dulu, ramai orang ambil hutang, berhutang. Tidak, saya sekarang ni dah lebih 10 tahun dia tidak membayar hutang. Biasanya semasa dia hidupnya lah, dia banyak yang dah meninggal dah. Kita mengutip hutang setiap bulan, tetapi ada yang kita tak jumpa lah pada dia, jadi dia tak bayar sampai sekarang. Jadi macam mana kalau dia tak bayar sampai meninggal, kita pergi menuntut pada warisnya kata kita mengambil kesempatan pula sebab dia tak memberitahu warisnya yang dia berhutang. Jadi kalau kita tak halalkan, apakah dia susah nak masuk surga? Macam mana tu Ustaz? Apa yang patut saya buat? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Siti Rohani. Baik, bila sebut tentang keadaan kita yang memberikan hutang itu, sudah tentu kita nak balik pulangan tu. Sebab kita memberikan hutang, bukan memberikan sedekah. Maka dalam keadaan seperti ini ada dua isu tadi. Pertama ialah berkenaan dengan kita tu sendiri ataupun ahli waris tu tadi kalau tak jumpa dan sebagainya. Baik, secara umumnya hutang ini kita kata saya hutang dengan dai, orang lain tak tahu. Maka sebenarnya dia sudah dikira berhutang sebab memang jelas maksud saya bagi duit dai pinjam ataupun saya pinjam pada dai memang jelas dah, tak perlu kepada saksi ataupun apa-apa. Tapi isunya ialah bila mana ahli waris ataupun kata orang yang berhutang, dai tak beritahu kepada mungkin anak ke dan sebagainya selepas ni, rupanya hutang tu bertempoh kan, saya berhutang dengan dai sebagai contoh. Jadi dia merujuk kepada keadaan itu tidak diketahui oleh ahli waris. Maka sebenarnya bila tak diketahui oleh ahli waris, bukan jadi hutang tu gugur. Dia tak gugur. Dia tetap dikira sebagai berhutang daripada mana? Daripada duit iaitu sebelum diagihkan harta pusaka. Maksudnya, orang yang meninggal dunia, katalah tadi Puan bagi Siti Rohani bagi pada Puan Ana contohlah ataupun Puan apa dan sebagainya. Maka waktu tu bila bagi dan lepas bagi tu memang itu hutang. Maka pada waktu tu meninggal dunia lah Puan Roziah ke contohnya tadi kan. Bila meninggal dunia, maka sebelum meninggal dunia ataupun meninggal dunia tu sebelum diagih harta pusaka, maka itulah tuntutan hutang. Jadi anak jangan rasa itu adalah duit dia sendiri, tapi kena rasa bahawa itu adalah duit hutang orang tuanya kepada orang yang sepatutnya seperti Puan ataupun Siti Rohani tadi. Jadi itu kita kena ingat. Sebab apa? Sebab ia adalah tuntutan yang sepatutnya. Sebab sehingga Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi tak solatkan jenazah orang yang mempunyai hutang. Nabi tanya, kamu ada jenazah ni ada hutang? Kata sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ada hutang ya Rasulullah. Dia ada apa-apa tak untuk membayarkannya? Maka kata sahabat, tak ada ya Rasulullah. Maka solatkanlah jenazahnya. Aku tak nak solatkan. Jadi nak menunjukkan bahawa itu satu, maksudnya dekat situ pun kena selesaikan urusan hutang tu dah. Kan? Jadi ramai orang kadang-kadang bila meninggal dunia, dia selalu ingatkan siapa yang mana ada hutang ni sila tuntut daripada ahli waris. Betul. Tapi dalam masa yang sama, yang meninggal tu pun dia kena pulangkan balik hutang yang pernah dia berhutang. Kan kadang-kadang kita selalu sebut, jadi siapa-siapa yang ni sila tuntutlah pada saya sebagai ahli waris. Betul. Tapi sekarang ni yang meninggal tu berhutang orang lain.
yang tu pun juga kena ingatkan bahawa sekian-sekian dan sebagainya. Itu perkara yang sangat penting. Ataupun contoh orang lain berhutang dengan ni. Jadi dua-dua ni dia kena ingat kan. Maksudnya ahli waris ataupun yang meninggal berhutang dengan orang, ataupun orang tu berhutang dengan ahli waris, dua-dua tu kena ingatkan, kerana itu juga melibatkan urusan berkait dengan akhirat. Itu konsep dia. Dan kemudian disebutkan tadi tentang isu bagaimana isu akhiratnya ataupun tak halalkan dan sebagainya. Ini juga satu perkara yang sangat penting. Kalau kita rasa benda ni satu perkara yang kita sangat susah kan, sian-sian ataupun orang tak bayar kemudian kita tak halalkan, itu urusan kita. Kalau kita kata kita tak halalkan, maka urusan dia dekat akhirat seperti mana kita sebutkan. Tapi kalau kita halalkan, maka mudah-mudahan pahalanya istighfar, pengampunan. Seperti mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ketika mana malaikat ingin mencatat kebaikan-kebaikan dan amal-amal tu, tiba-tiba malaikat tengok ada tak amalan-amalan lain yang dia buat. Kan? Kemudian dikatakan oleh seorang lelaki ni, dia kata, wahai malaikat ataupun pemilik alam ini dan sebagainya, dulu ada orang yang mana bila mana hamba aku, orang yang aku di bawah tanggungan aku, dia berhutang, kemudian dia tak mampu bayar, aku bagi dia tempoh. Kemudian selepas itu bagi dia tempoh. Kemudian kata para malaikat, dia diampunkan. Jadi kita kata kalau kita nak pahala Allah ampunkan kita dengan dosa-dosa dan kebaikan dan sebagainya, maka mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Kalau tak tuntut akhirat, maka urusan kita lah dekat akhirat. Tapi kalau kita halalkan, maka itu antara benda yang baik. Dan kemudian penting, kena tuntut juga pada ahli waris, kena ingatkan mereka tentang hutang daripada ayah ataupun ibu mereka. Wallahualam. Maknanya duit si mati tu kita settlekan hutang terlebih dahulu, baru difaraidkan. Betul Ustaz? Betul. Baik para penonton, nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang hutang ni, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita nak teruskan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Ramli Seru. Perlukah membuat surat hitam putih sebelum kita memberi pinjaman supaya tidak berlaku permusuhan di antara satu sama lain di kemudian hari atas tuntutan hutang yang tidak dibayar bertahun-tahun lamanya? Bagaimana untuk mengikhlaskan pinjaman sebagai pahala sedekah jika hati sakit pada orang yang tidak pernah rasa bersalah dan tanpa ada niat untuk membayar hutang? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dua persoalan isu dekat situ. Pertama tentang isu berkait dengan keadaan bila mana kita berhutang itu, adakah perlu tulis ataupun tidak. Baik, kalau kita melihat apa yang Allah sebutkan, memang Allah suruh tulis. Kan Allah menyatakan faktubuh, wahai orang beriman, jika mana kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu, faktubuh, maka hendaklah kamu tulis hutang itu. Jadi tulis dekat sini bermaksud tulis apa? Hitam putih lah. Jadi black and white lah kan. Maksudnya berapa hutang berapa, kalau ada saksi pula saksi dan sebagainya, supaya antara sebabnya asalnya tulis hutang ni sunnah tulis hutang ni, tetapi dia jadi wajib, kata Imam Al-Qurtubi, kata sebahagian Al-Baydawi dan ulama-ulama tafsir yang lain, dengan dua keadaan. Pertama, ketika mana dia bimbang takut berlakunya pertelingkahan di kemudian hari. Itu wajib untuk dia tulis. Jadi maksudnya kalau kita kata persoalan tadi, untuk kita elakkan berlaku pertelingkahan di kemudian hari, maka wajib untuk kita tulis. Kita bimbang, kita takut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah takut lupa ataupun buat-buat lupa. Jadi takut lupa ni pun kita kata pun satu hal juga. Maksud dua keadaan wajib untuk kita tulis hutang. Pertama takut lupa, yang kedua ialah bimbang takut timbul pertelingkahan di kemudian hari. Maka kita kata kalau persoalan tadi tepatlah seperti mana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pendapat di kalangan ulama tafsir seperti mana Imam Qurtubi dan yang selainnya, seperti mana kita sebutkan tadi. Baik, itu isu pertama. Isu yang kedua, ikhlas tidak ikhlas ni, asalnya kalau kita tengok asalnya kan, bila kita beri hutang, kita nak balik, ikhlas ke tak ikhlas? Di situ pun kita kata dia adalah satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dengan pahala. Hadis-hadis dan sebagainya menyebutkan banyak tentang isu pahala, maka dia bukanlah satu perkara yang kita kata kalau ambil balik kira tak ada pahala lah. Bukan. Maksud sebenarnya ialah kita memberi kelapangan tu. Kita memberikan dia kemudahan, kita memberikan dia, sebab bila pinjam, orang yang meminjam ni tidak lain tidak bukan sebab dia terpaksa merendahkan air muka dia kerana dia keperluan.
Kalau contoh saya nak pinjam saja, tak adanya nak pergi pinjam saja kan. Dia memang untuk keperluan, nak beli pampers anak kan, nak beli makanan harian, keperluan. Maka dengan sebab tu memang dia perlu sungguh. Maka kita bagi tu sebab memudahkan dia urusan dia dan sebagainya. Dia boleh beli harian, boleh makan, boleh bagi anak dan sebagainya. Maka dengan sebab itu mudah-mudahan itulah pahala untuk kita. Cumanya untuk minta balik itu tidak jadi masalah kerana dia hutang bukan sedekah. Tetapi kita sakit hati tadi sebut tadi kan, minta tak ni, tu tak ni dan sebagainya. Maka kita kata kita mengikhlaskan kita memberi hutang itu, dan walaupun kita rasa sakit hati dan sebagainya, maka tetap pada waktu kita meminta dengan cara yang terbaik kan, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh kita, perintahkan kita kalau bagi hutang tu, Allah sebut apa dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Allah menyatakan bahawa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, sesiapa yang mana memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik sebenarnya dia adalah, kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan sebahagian ulama salaf, dia ialah memberi hutang untuk jihad fi sabilillah. Tapi sebenarnya kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari dalam kitab beliau Tafsir Al-Maghari juga menghuraikan ayat ini. Beliau menyatakan termasuk kita memberi pinjaman yang baik itu ialah kita bagi orang tu kerana dia perlu, dengan niatnya kerana kita bagi tu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bagi tu seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Kita tak kenakan interest kat dia, bunga. Sebenarnya bukan interest bunga, patut kita tanya kalau betul-betul nak buat lah, berapa ribanya ni? Contoh kan. Baru betul. Dia bukan kata interest apa semua dah, sebab dia memang riba kan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita bagi tu dengan tempat yang betul, tujuan yang betul. Maka dengan sebab tu mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak dan juga melimpahkan pahala, dan cuba untuk mengikhlaskan hutang yang kita beri walaupun kita akan tuntut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ni tanya Ustaz, apakah faktor utama yang perlu dilihat terlebih dahulu bagi memperolehi ganjaran pahala memberi pinjaman pada seseorang? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail, satu soalan yang baik. Patutnya awal-awal tadi kita sebut, kita bincangkan kan. Okey, jadi kita kata faktor-faktor ada yang penting supaya kita mendapatkan pahala daripada pinjaman kita. Yang pertama sekali ialah niat kita bagi itulah. Okey, niat kita bagi, dan kita kena faham bahawa niat ini ialah untuk kita membantu orang, untuk memudahkan urusan orang, dan niat itu diganjari dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita bagi itu, kita awal-awal tu kita kena faham dah, kita kena jelas dah kan. Itu konsep dia yang pertama. Yang kedua ialah kita kena mematuhi hukum hakam syarak. Maksudnya sebagai contoh, jangan kenakan interest kan, ataupun jangan kita kata memaksa-maksa kan? Kemudian jangan kita bergaduh pula dah dan sebagainya. Maka itu juga antara perkara yang sangat penting pada adab, pada isu yang kedua. Yang ketiga ialah kita memberi keutamaan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita dulu. Sebab tu baginda Nabi SAW sebutkan tentang, walaupun hadis ni tentang sedekah, tapi sebenarnya hakikatnya dia hutang dengan sedekah tu. Sedekah apa? Sedekah kita bagi pinjam sebenarnya. Kan itu konsep dia. Maka kata Nabi SAW lah, hadis surah Ibn Tirmizi dan semua hadis yang sahih, maka bagi sesiapa yang mana memberikan sedekah ataupun kita kata memberikan juga hutang, dalam konteks kita bincangkan ni, maka dia mendapat dua pahala. Pahala apa? Bagi pada siapa? Bagi pada kaum kerabat, adik-beradik yang memerlukan dulu, dua pahala. Satu, pahala kerana memberikan sedekah ataupun hutang pinjam tadi. Yang kedua, kerana mengeratkan silaturahim. Jadi kita kata itu, jangan kadang-kadang kita utamakan kawan-kawan, sedangkan adik-beradik susah, sedangkan orang-orang berada di sekeliling kita susah. Maka kita kena utamakan dulu orang yang berada di sekeliling tu. Mungkin tanya ke, ataupun mungkin paling-paling kurang kita pun tak apa ada, hari raya ke apa ke, bagilah sikit ke apa contohnya kan. Jadi itu perkara yang kita kena perhatikan dulu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak pastikan bahawa keadaan ketika mana kita menagih hutang tu. Kan seperti mana kita sebutkan tadi, banyak hadis-hadis baginda Nabi SAW. Nabi menceritakan bahawa bagi mereka yang mana memberikan pahala sedekah ini, maka dia itu ataupun memberikan hutang, maka dikira sebagai pahala sedekah 2 kali ganjaran, seperti mana dari Abu Daud dan sebagainya tadi. Jadi kita kata 4 perkara ni, niat yang betul, tujuan tu kita jangan minta hutang lebih ke apa dan sebagainya, bayar lebih, itu tidak patut syarak. Kemudian juga niat ikhlas tadi kerana Allah, dan kemudian kita pastikan orang yang paling utama kita berikan tu jangan kita bagi orang lain, tapi adik-beradik ataupun orang lain lebih kaum kerabat kita kesampingkan. Itu wallahu alam konsep. Maknanya kawan-kawan,
adik-beradik perlu diberi keutamaan lah Ustaz. Betul. Tapi masalahnya Razali Ismail nak tanya, bolehkah kita memberi pinjaman kepada orang yang kita tak kenal atas dasar perikemanusiaan? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, wa man yassara al-mu'siran sayarallahu lahu fid dunya wal akhirah, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang mana memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, maksudnya memberikan hutang, maka Allah akan beri kemudahan kepada dia di dunia dan juga akhirat. Baik, apa konteks hadis ni? Kata Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Tuhfatul Awazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, beliau menyatakan bahawa sebenarnya kita bagi hutang ni, beliau bahkan bukan sekat orang tak kenal, beliau menyatakan apa? Boleh saja memberikan hutang walaupun dia tu tak Islam. Maksudnya kawan kita Acong tu, dia susah sangat. Jiran sebelah rumah kita, kan kita tengok dia pun minta maaf, saya bisnes apa semua, saya nak pinjam 500 contohnya. Kan kita kenal dia, kawan baik apa semua, dia pun pernah bantu kita, kita bagi dia pinjam. Dia non-Muslim. Maka pada waktu itu, kata Syekh Mubarakfuri, sama ada Islam ataupun Muslim ataupun termasuk tadi yang tak dikenali, maka hukumnya adalah harus dan dibenarkan. Cuma kita bimbang latar belakang lah, bayar ke tak bayar dan sebagainya. Cuma kita kata daripada sudut asasnya tidak jadi masalah, cuma kena perhatikan betul-betul siapa yang nak kita bagi, dan mudah-mudahan dengan sebab tu kita tak jadi benda lain pula di kemudian hari. Okey, wallahualam. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita nak raikan soalan Facebook sahabat kita Jura Azlin Sufian. Ramai yang malas, ambil pusing lalu halalkan sahaja. Adakah ini satu sikap yang baik ataupun bagus, ataupun kita kena beri penangguhan terlebih dahulu kepada si peminjam? Apakah hikmah di sebalik penangguhan itu? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkenaan dengan isu halalkan dan juga beri penangguhan, mana yang lebih utama ataupun daripada sudut susunan. Baik, kalau kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan daripada surah Al-Baqarah ayat 280, kita bacakan di awal tadi, maka di situ melihat bahawa ayat itu jelas menyatakan bahawa kita beri tangguh, kan, kita beri tangguh. Jadi sebenarnya dia kena sebab tu dalam pahala pun kita kena pandai. Nak cari pahala lebih pun kita kena pandai. Kan, contohnya kita kata dalam bab solat ibadat ni, mana yang lebih utama untuk kita buat? Kan, jadi kita buat yang lebih utama contohnya, kan, yang lebih pahalanya ataupun yang lebih ganjaran. Jadi itu pun satu pelaburan yang bagus. Kan, begitu juga pelaburan dalam isu kita nak dapatkan pahala bila mana beri pinjaman. Maka Nabi sebut tadi dalam riwayat daripada Sulaiman bin Buraidah tadi, Nabi menyatakan bahawa tentang bagi satu hari itu pun dikira sebagai sedekah. Maksudnya perkara pertama bagi hutang, yang kedua ialah kita memberi tangguh. Okay, beri tangguh. Kemudian dia tak mampu lagi, beri tangguh. Kan, sebab ada setengah orang sebenarnya dia nak bagi sedekah sebenarnya, tapi disebabkan dia faham, aku kira bagi hutang dululah kot, kan, sebab nakkan pahala contohnya, kan. Itu juga satu perkara yang mungkin daripada sudut asalnya baik, elok untuk dia mendapatkan pahala dan akhirnya dia sedekahkan. Itu pun mungkin satu kita kata, sebab tu Allah menyatakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian akhirnya jika dia tak mampu, kemudian dia tak mampu dan seterusnya, kamu bagi tempoh, dia tak mampu, kamu bersedekahlah, dan kemudian itu adalah perkara yang sangat baik, banyak kebaikan jika kamu mengetahui. Maka bila kita sebut kita halalkan, kita kena ingat, sebab ada setengah orang ni silap pula halalkan. Kan, lepas tu 2-3 hari lepas tu dia susah, dia kata boleh tak minta balik. Kan, kita kata yang maksud nak sampai halalkan tu kita kena ingat dulu. Sebab apa? Dalam kaedah fiqh menyatakan bahawa as-saqitul la ya'ud, benda yang kita telah gugurkan dia tak boleh dikembalikan, tak boleh gostan, tak boleh gostan balik. Sebab tu sebelum kita kata halal tu, kalau bagi tempoh lah, kan, bagi tempoh. Kalau kata tak boleh setahun pun tak boleh, setahun setengah, sepanjang tu kita akan dapat pahala, kan. Tapi kalau akhirnya kita kata tak apalah saya halal, bila sebut saya halal, kan, tak ada pula lepas tu nak minta balik, tak ada lah. Itu bukan cerita buruk siku ke, tak hidung masing ke apa ke, tak ada. Dia ceritanya ialah as-saqitul la ya'ud, orang yang telah menggugurkan benda tu, maka dia tidak boleh untuk dikembalikan. Jadi tengok tu, maksudnya bagi tempoh dulu, kemudian kalau kita halalkan, jangan pula lepas tu kita minta, kerana jelas menunjukkan bahawa dia bukan satu perkara yang dibenarkan. Sebab tu Ka'ab, kan, Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, satu orang pernah berhutang dengan dia.
masuk waktu tu dekat dalam masjid. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan waktu dalam masjid, dan kemudian pada waktu tu kecoh, macam bertegang urat sikit lah Ka'ab dengan satu orang sahabat ni. Maka ataupun dipanggil sebagai Ibnu Dardah, kan. Jadi bila dia berbincang sehingga naik suara tu, kemudian Nabi panggil dia, wahai Ka'ab, balik sini. Kemudian kata Nabi SAW, kamu bagi tempoh. Tak bagi tempoh, Nabi kata, dha' min dainik, kamu bagi dia rebate ataupun bagi dia, kita kata diskaun. Itu pun dalam step juga tu, boleh nak bagi dia diskaun sebelum kita halalkan. Jadi kita kata sebenarnya kalau saya susunkan secara ringkas, pertama bagi dia hutang, yang kedua bagi dia tempoh, kemudian kalau dia mungkin agak-agak mampu sikit, dia nak lunaskan semua, bagi dia diskaun, kemudian kalau kita tengok pun kita kesian ke apa, halalkan. So kita ada step, ada caranya, yang itu semua pahala insya-Allah. Wallahualam. Full settlement discount 20%. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, Ustaz, ada satu soalan daripada sahabat kita ni lah. Dia ni Ustaz ada seorang business partner. Yang mana business partner dia ni pecah amanah dengan nilai RM5,000. Dah 10 tahun dia minta RM5,000 ni. Dia tak bayar-bayar. Last kali dia minta kepada anak dan isteri orang yang pecah amanah RM5,000 tadi. Dan sehingga kan anak dan isteri dia kata, lantak pilah, nak masuk neraka pun masuk neraka lah. Sampai tahap macam tu. Jadi Ustaz, bukan apa, dia nak minta duit ni sebab dia kesian kepada menantu dia, baru lepas kehilangan suami dan anak baru sebulan. Jadi Ustaz, macam mana keadaan seperti itu? Adakah dia perlu mendesak orang tersebut untuk memulangkan pinjaman tersebut, ataupun halal je lah? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ini kita cerita tentang hak. Okey, cerita tentang hak. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, khudh haqqaka, ambillah hak kamu, iaitu apa, dengan kata Nabi SAW, wafin ghair wafin, ataupun kita kata afaf. Khudh haqqaka afafa, ambillah hak kamu dengan afaf. Afaf ni maksud dengan baik, dengan elok. Kemudian apa? Sama ada dia memulangkannya ataupun tidak memulangkannya, terus dengan keadaan baik, dengan keadaan elok. Maksudnya apa? Kita bukan maki dia, kita bukan apa semua kan. Ataupun contohnya, kau ni anak beranak pun sama, kau punya bapak tu semua. Jadi kita kata perkataan-perkataan seperti itu tidak diperlukan, dan itu bukanlah satu perkara yang sepatutnya keluar daripada mulut orang yang menuntut hutang. Walaupun dia tak bayar hutang, walaupun dia bekas kepala sekian-sekian. Okey, tetap kita minta, tetap kita bagi tahu, tetap kita jelaskan. Sebab tadi ada keperluan. Sebab RM5,000 ke ataupun RM10,000 tadi ada keperluan yang lain. Maka kita kata tetap kita minta, tapi Nabi ajar minta yang macam mana, sama ada dia nak bayar ataupun dia tak nak bayar, tetap kita minta dengan cara yang terbaik, kata Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah perlu kepada, katalah contoh, memang sangat perlukan duit ni, memang kita tak boleh buat apa dan memang kita nak dia bayar. Maka kalau kita tengok daripada sudut perundangan mahkamah kita di Malaysia, mana-mana hutang yang di bawah RM5,000 boleh untuk dituntut berkait dengan urusan mahkamah. Tanpa perlu peguam. Okey, tanpa perlu peguam. Tapi kalau RM5,000 ke atas, kata RM10,000, RM20,000, RM100,000, yang tu boleh tuntut kat mahkamah, tapi memerlukan kepada peguam. Jadi berbaloi lah daripada tak bayar langsung kan. RM100,000 mungkin kena bayar peguam dan sebagainya, mungkin berbaloi lah. Tapi kalau RM5,000 boleh. Atas urusan apa? Supaya kita pun susah, kita pun sekian-sekian, dan dalam masa yang sama nampak macam kekerasan kan. Tapi sebenarnya itu bukan kekerasan, itu hanya tindakan undang-undang untuk suruh dia bayar. Macam contoh, seorang suami yang culas kepada nafkah kepada anak dan isterinya, boleh tak tuntut dekat mahkamah? Dia ada satu kewajipan patutnya, macam kewajipan orang membayar hutang, boleh. Tetapi cara mahkamah menyelesaikan itu adalah dengan cara yang paling terbaik. Itu maksud dia, wallahualam. Ada seorang pakcik ni Ustaz, dia ni ada rumah sewa kan, dan bila ada rumah sewa, orang yang duduk dalam rumah dia ni Ustaz, ada anak OKU, dan dia duduk di rumah tu selama 10 bulan tanpa bayar duit sewa. Maknanya dia dah hutang dengan pakcik ni lebih kurang RM5,000 Ustaz. Sebagai tuan rumah, macam mana nak timbang antara tu Ustaz? Adakah kita nak lock je rumah tu, atau kita nak halau je penyewa tu, ataupun bagaimana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini cerita tentang anak OKU yang menyewa, dan kemudian di situ sebenarnya yang OKU tu anak dia. Anak dia. Bukan yang menyewa tu. Jadi kita kata pada waktu tu ialah tanggungjawab. Sebab sewa ni memang Nabi benarkan, sewa rumah pun semua tidak jadi masalah, dipanggil ijarah, kita menyewa kan. Tapi menyewa itu dalam konteks apa? Dalam konteks dah memang ditentukan RM1,000 sebulan ke RM500 sebulan dan sebagainya. Itu menjadi satu kewajipan untuk penyewa membayarkan hutang sewaan, apatah lagi bertangguh dan sebagainya. Sebab tu saya suka nasihatkan
orang nak buat sewaan ni, kita kesian betul, ada anak OKU dan sebagainya, tapi tetap kena ada perjanjian. So perjanjian yang kita buat tu bagi betul-betul tempohnya, kalau contoh tak dapat bayar dalam tempoh 3 bulan apa semua dan sebagainya, maka terpaksalah untuk dikeluarkan sebab saya pun meniaga, saya pun ada sekian-sekian dan sebagainya, saya pun perlukan duit, inilah sumber pendapatan saya contohnya, maka pada waktu itu dia kena jelas. Maka penyewa, akad sewa antara penyewa dengan juga yang memberikan sewa itu jelas. Itu dia punya konsep. Okey. Kemudian yang kedua, kalau atas ihsan, atas kebaikan, tak apalah dengan sebab ni, yang ni contohnya apa? Kalau hari ni tengok macam contoh kena banjir dan sebagainya, dia pun bagi 6 bulan ni tak payah-bayar lah. Kan hari ni kan ada moratorium pula untuk masa-masa banjir dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi disebabkan itu, kita pun bagi kat dia contohnya. Tak apalah, ambil lah moratorium sebulan ataupun 2 bulan. Jadi itu juga adalah satu ihsan, adalah kebaikan yang kalau kita boleh buat. Tapi kalau sampai dia tak mampu bayar, kita pula dah buat perjanjian dan sebagainya, maka pada waktu itu tidak jadi satu perkara yang diharamkan kalau kita meminta supaya orang yang menyewa itu keluar daripada rumah dan atas dasar itu. Dan juga kita kena ingat di sana pihak-pihak tertentu, kalau dia betul-betul tak mampu, maka di sana ada urusan ataupun orang-orang yang boleh membantu, Baitumal ataupun contohnya pusat zakat dan sebagainya, yang memang boleh tolong urusan untuk membayarkan berkait dengan sewa rumah tu. Itu kita kena tahu juga tu. Maksudnya mungkin juga contoh tuan rumah, dia kata dah tak mampu bayar ni, tak apa, saya tolong awak pergi ke Baitumal contohnya, ataupun saya tolong awak pergi ke pusat zakat dan seterusnya lah, dihantar ke apa dan sebagainya. Itu juga satu kebaikan. Sebab kita kata duit zakat ada, Baitumal ada, dan itu juga boleh membantu untuk melansaikan hutang-hutang berkait dengan sewa rumah. Wallah. Baik Ustaz, kita punya penonton, kita nak tanya tentang saham. Sal Rasid Cik-Cik. Bagaimana dengan wang pelaburan saham yang sebelumnya dijanjikan pulangan lumayan, namun hakikatnya tidak nampak apa-apa. Hasil malah ramai yang menanggung rugi akibat terpedaya dengan skim tersebut. Akhirnya, jika tidak dapat dituntut semula, adakah ia dikira sebagai pahala memberi pinjam atau adakah skim berkenaan adalah satu penipuan? Dan saya ada satu soalan juga Ustaz tentang pelaburan ini. Yang jadi mangsanya orang tengah yang mana minta orang melabur, katakan 100,000, dan bila mana 100,000 itu dilaburkan dan akhirnya pelaburan tersebut adalah pelaburan yang tipu, akhirnya si pemberi invest tadi itu menuntut kepada orang tengah ni, kau kena ganti balik 100,000 tu. Adakah itu merupakan hutang orang tengah? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asasnya bila kita sebut konteks pelaburan, maka dia bukan hutang, kita melabur lah. Itu konsep asas. Beza. Okay? Tapi kalau kita bagi tu, orang tu nak melabur, contoh dia tak ada duit, saya kata, pinjam duit, saya nak melabur lah. Itu kita bagi pinjam pada orang tu. Maksud yang melabur tadi tu, dia bukan kita pada pelaburan. Itu pula dia punya konsep lain pula. Contoh kalau kita kata mudharabah, perkongsian untung dan rugi, itu jadi mudharabah. Kalau contoh musyarakah saham tadi, syarikatul musahamah dipanggil, ataupun perkongsian shares, ataupun perkongsian daripada sudut lot-lot saham contohnya, itu dah jadi pelaburan dah. Jadi kalau dia ada dua isu, satu rugi, pelaburan tu memang real, memang betul, memang jelas, tapi rugi. Satu lagi ialah tipu, macam disebutkan tadi. Jadi kalau tipu tu pada asalnya dia bukan hutang, memang kita nak melabur. Okey. Tapi daripada sudut konsep itu, saya suka nak sebutkan. Pertama, ramai orang terlibat dengan skema penipuan pun semua ni. Okey, ada berapa perkara untuk tips penting untuk kita nak mengelak benda ni. Yang pertama sekali ialah jangan terpengaruh dengan keuntungan luar biasa. Kita tengok kan, kita saya pinjam duit da'i, saya nak melabur lah, tengok untung apa? 30%. Contoh. KWSP baru 4.75% yang patuh syariah kan, baru umum kan. Jadi ni lebih ni kan contoh. Jadi kita kata, tengok dulu, jangan terpengaruh dengan keuntungan tidak masuk akal. Itu pertama. Biasanya itu memang ada unsur penipuan. Jadi janganlah pinjam duit orang ke apa ke untuk kita laburkan. Itu pertama. Yang kedua ialah jangan terpengaruh dengan pelaburan luar negara. Saya buat pelaburan dekat mana? Dekat Zimbabwe. Itu kena elak dulu kan. Sebab apa? Kat Malaysia pun dah banyak pelaburan yang halal yang patuh syariah. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, jangan terpengaruh dengan pelaburan ini dijamin oleh kerajaan. Tak tahu kerajaan mana. Kerajaan luar atas ke, kerajaan apa ke, tak tahu kan. Tapi dia kata jamin Malaysia. Jangan terpengaruh sehingga dia minta bukti dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita kena baca dia punya laporan tahunan. Contoh, da'i ada syarikat,
tiap-tiap tahun DAI buat pelaburan saham semua, DAI kena keluarkan annual report dia panggil. Tiap-tiap tahun kena keluar berapa untung, berapa rugi melabur kat mana, siapa bot dia, siapa semua tu kena jelas. Jadi situ saya boleh baca, oh memang ada tiap-tiap tahun report dia, memang okeylah company ni untuk melabur contohnya. Itu dia punya konsep dia kan. Maksudnya kalau kita tak tahu tentang ini, kita main melabur je, main ikut yang tinggi apa semua kan, keuntungan, memang melebur lah jawabnya. Tu cerita dia. Okey, yang kelima ialah kita kena pastikan dia ini halal patuh syariah. Halal patuh syariah ni ramai orang sebut syarikat saya halal patuh syariah, cok halal JAKIM. Contohnya kan, JAKIM tak cok syarikat-syarikat halal patuh syariah ni, tak, itu bukan kerja JAKIM kan. Dia adalah kerja Suruhanjaya Security Malaysia ataupun mungkin di bawah Bank Negara Malaysia untuk tengok apa yang tak halal, yang apa kita kata penipu, skamer dan sebagainya. Maka kena berhati-hati. Jangan 5 perkara ni kalau kita buat betul-betul, kita pastikan insya-Allah yang tadi pinjam dia orang nak melabur ke akan dapat keuntungan mudah-mudahan, ataupun yang menipu apa semua tadi pun memang tak ada penipuan dengan sebab yang kita sebutkan tadi. Wallahualam. Baik Ustaz, banyak lagi sebenarnya soalan kita nak cerita tentang pinjaman ni, tapi kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di TV9 lagi 30 minit. Kita tamat di TV3. Jangan ke mana, kita berehat seketika. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Jangan marah-marah, mana boleh bincang. Tahulah orang sebelah rumah tu tak bayar lagi hutang, tapi bila mana kita sabar dengan keadaan tersebut, setiap hari setiap hari itu Allah akan ganjarkan pahala kepada kita. Baik, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan Mas Niza. Bagaimanakah hukum jika kita sudi memberi pinjaman wang dengan jumlah besar untuk membantunya, tetapi dengan syarat meletakkan geran tanah ataupun rumah sebagai tebus gadai? Adakah dibenarkan dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kalau kita melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang, 283 tentang gadaian. Kan, seperti mana Allah sebut, wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban farihanum makhbudah. Allah menyatakan bahawa jika kamu dalam keadaan bermusafir, konteks ni bermusafir lah, dan pada waktu tu kamu tak dapati penulis, maksudnya yang boleh dijadikan saksi untuk menulis hutang dan sebagainya, maka pada waktu tu farihanum makhbudah, maka boleh kamu memberikan cagaran yang makhbudah, yang dipegang. Kan, contohnya macam isu geran tanah apa semua tadi tu, boleh untuk memberikan cagaran. Dan kemudian kata Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak bagi cagaran boleh tak? Boleh je. Kita bagi hutang, bagi duit, kemudian nanti bayarlah hutang tu, boleh je. Sebab Allah sebut selepas ayat tu, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Kalau kamu rasa percaya, maksudnya pada ayat 283 ni, kamu rasa percaya, saya dengan dai rasa percaya, tak ada masalah, tak perlu pun tak ada masalah untuk letakkan cagaran. Tapi kalau kita nak buat letakkan cagaran, sedap hati sikitlah orang yang memberikan hutang. Jadi kalau tak ada, ni ambil surat gadai ke semua kan, ni emas ke contohnya, ni apa dan sebagainya, maka hukumnya daripada sudut Islam ia adalah dibenarkan, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama sekali ialah kita kena jelas geran tanah ni harga berapa. Katalah contoh 200,000, hutang berapa? 100,000. Maka awak kena ingat kat situ, geran tanah ni harga 200,000. Jangan nanti bila tak mampu bayar hutang, awak sapu semua sekali. Sebab dalam konsep gadaian yang dibenarkan dalam Islam, kita hanya boleh ambil pokok yang orang tu berhutang dengan kita. Yang 100,000 katalah contoh kita jual tanah tu, jual. Sebab apa? Sebab daripada sudut asalnya dia tak mampu bayar lah. Tapi setelah mana kita ikut step tadi, bagi tempoh kan, contohnya sekian-sekian ke setahun ke 2 tahun kan dan sebagainya, okey lah, sekali saya pun nak pakai duit ni, dah masuk tahun ketiga, saya ingat saya jual lah, tak apa, jual lah contohnya kan. Jadi bila dalam keadaan seperti itu, dia kena jual, dan kemudian katalah 100,000, maka 100,000 tu wajib untuk dia pulangkan balik dia punya baki tu. Kalau geran tanah ataupun tanah tu harga 200,000. Ni tak boleh kebas tak boleh kebas. Yang itu yang pajak gadai konvensional. Yang mereka buat, maksudnya kata contoh emas kan, kita pajak kata 10,000, maka pada waktu tu yang kita hutang 9,000, maka yang 1,000 tu pajak gadai konvensional akan ambil.
Sebenarnya tak boleh. Kalau pajak gadai Islam 1,000 tu wajib untuk pulangkan balik kerana kita dalam sistem keuangan Islam itu sifat ihsan dalam gadaian. Jadi ceritanya tadi boleh meletakkan cagaran dan dalam masa yang sama kita bila dah tak mampu bayar apa benda semua, kita bagi tempoh, kemudian kalau tak mampu juga dalam tempoh keadaan seperti itu, maka jualkan apa semua dengan persetujuan dan selepas itu kita ambil hak kita sahaja, bukan kebas hak orang lain sekali. Wallahualam. Izzara Zulaika ada satu soalan menarik Ustaz. Bagaimana bagi yang meminjam namun ketika itu pun keadaan sendiri pun terdesak, terpaksa dengan ugutan barulah dipulangkan duit pinjaman tersebut. Adakah dikira berdosa atas tindakan sedemikian? Baik, bila sebut tentang ugutan ni kan, ugutan ni apa? Ugutan contoh benda-benda yang boleh bawa mudarat lah kepada orang yang meminjam tu, maka yang itu tak dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau ugutan itu, ugutan contohnya tindakan mahkamah, ugutan itu contohnya kita kata tak dihalalkan dunia akhirat, contohnya ugutan-ugutan yang dibenarkan, maka pada waktu itu sebenarnya bukan ugutan, itu peringatan. Itu peringatan mahkamah, peringatan akhirat nanti, awak apa-apa dan sebagainya. Maka seperti itu adalah diharus dan dibenar. Tapi kalau ugutan apa? Saya bakar rumah awak. Itu tak boleh. Itu memberi kerosakan ataupun mafsadah kepada orang yang memberikan pinjaman, yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ataupun contohnya Nabi sebut apa? Dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, hadis yang sahih, nah Rasulullah SAW ani ayyuwarri'an nas. Nabi melarang daripada kita menakut-nakutkan orang. Jadi jaga awak, nanti tak bayar nanti saya bom rumah awak, contoh kan. Dah tak bayar nanti jaga awak, saya tunggu tepi jalan, parang standby, kapak standby. Yang itu tak dibenarkan dalam Islam, tidak boleh. Tetapi kalau isu mahkamah, isu ingatkan dia tentang akhirat kan, ingatkan perkara ni nanti boleh bawa duka, boleh bawa azab dekat akhirat, maka yang itu dibenarkan dalam sifat ketika mana dia meminta hutang. Sebab itu memang Nabi sebutkan, Nabi perintahkan ataupun kita kata Nabi nyatakan azab-azabnya supaya semua orang yang berhutang berhati-hati dan membayar hutangnya. Orang yang pinjam ni Ustaz, biasanya dia ni ada penyakit. Ni segelintir saya sebut Ustaz. Kalau 100 orang tu mungkin seorang dia berpenyakit. Dia ni suka minjam. Pinjam sini, kambur sini, pinjam sini, kambur sini. Jadi orang yang memberi pinjam ni biasanya orang yang baik hati, lembut je kan. Tak apalah, biar je lah. Adakah perlu orang yang memberi pinjam itu menyelidik terlebih dahulu tentang orang yang nak meminjam ini, dengan cara tanya kepada kawan-kawan baik dia, si Mamat ni dia buat apa? Dia pinjam ni ada tak dia pinjam dengan kau? Dia tanya kawan B pula, ada tak dia pinjam dengan kau? Memang betul lah dia pinjam dengan aku 1,000, pinjam dengan ni 1,000. Perlu tak kita tanya kepada kawan-kawan baik dia, sebab kita takut membuka aib dia Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita tengok Nabi SAW sendiri, ketika mana ada orang ingin meminang Fatimah binti Abi Hubash, 2 orang, iaitulah satu Muawiyah, satu lagi ialah Abu Jahmin. Okey, so Abu Jahmin ni kata Nabi SAW la yad'a asah, dia tidak meletakkan tongkatnya, maksudnya dia ni suka pukul orang. Bila Fatimah binti Abu Hubash tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ni ada 2 orang datang meminang ni. Jadi Nabi pun sebut Abu Jaham ni suka meletakkan sekian. Kemudian juga dalam isu yang lain, Muawiyah. Kemudian macam Muawiyah ni macam mana pula, kata Fatimah binti Abi Hubash tanya pada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, Muawiyah ni fasu'luk amal, dia ni tak ada harta. Tak ada sekian-sekian. Okay, jadi dalam konteks seperti itu boleh kita katakan bahawa maksudnya kita boleh selidik untuk tanya, tapi biar kepada orang yang sepatutnya. Jadi kan jadi fitnah, jadi apa sebab dan sebagainya. Okay, jadi kalau kita kata dalam keadaan seperti itu, contohlah kita kata biasanya orang nak berikan pinjaman, kalau di bank apa semua, dia akan check dia punya background checking, dia panggil. Nak tengok dia ni ada hutang ke apa, bayar culas ke tak apa semua, tengok hutang dia sebelum ni. Itu dia. Tapi itu sebenarnya perlu, sebab nanti dia, kalau dia tak mampu bayar, kan dia yang susah. Kan bank pun susah, dia pun susah kan. Itu dia punya keadaan. Tapi kalau kita sendiri mampu untuk buat sekadarnya, dan dia pinjam ni mungkin banyak, maka kita pun mungkin tanya kawan dia ke apa dan sebagainya. Kalau kita kenal ke apa, itu sebagai satu penyelidikan lah. Maka hukumnya adalah dibenarkan. Tapi kita tak buka aib lah. Jadi kita contoh, saya sebenarnya bila dia kata dia ni payah sikit nak pulang, contohnya kan, kita kata mungkin sebab ada janji apa dengan dia, saya sebenarnya patut nak bagi 10,000, 2,000 cukup lah kot, contohnya. Boleh lah keadaan seperti itu. Maksudnya dengan mengetahui background ataupun latar belakang dia, maka pada waktu tu dia adalah perkara yang dibenarkan. Tapi kita jangan buka aib pula. Kita letak kat Facebook, dia ni contohnya kan, dia ni kalau ni jangan bagi pinjam, dia ni gini. Tapi kena ingat juga, kalau dia berbentuk kemaslahatan umum, maksudnya dia ni memang semua orang dia pinjam, satu kampung semua dia pinjam kan, lepas tu dia tak bayar ataupun dia menipu, maka yang tu dah jadi kes kampung.
dah jadi kes bandar. Maka yang itu kalau kita minta supaya orang berhati-hati, hukumnya adalah dibenarkan tapi tak sebut nama. Contoh, ni kalau ada orang nak pinjam ke, si fulan ni, orang ni dia minta pinjam sekian, dia kata ada projek ke apa, hati-hati. Sebab dia ni pernah pinjam ramai orang, dia tak bayar contohnya. Tak mention nama. Tak mention nama. Yang itu hukum diharamkan sebab kemaslahatan kepentingan umum. Wallahualam. Ada juga orang macam tu Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik ni Ustaz. Soalan saya, adakah kita akan peroleh pahala jika orang minta pinjam duit pada kita untuk membeli keperluan sehariannya, tetapi malangnya bila kita beri pinjam duit yang diperlukan tetapi duit tersebut digunakan ke arah kemaksiatan, ubah niat pula Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kepada persoalan yang baru je kita bincang tadi. Kalau kita ada ruang dan peluang untuk selidik, untuk tengok dia tu, itu kita kata satu perkara yang baik. Sebab kita bimbang juga, takut dia pinjam dia buat benda lain. Okey, cuma asasnya bila kita bagi pinjam, asalnya dia kata beli, dia sendiri sebut nak beli barang keperluan apa semua kan. Tiba-tiba rupanya dia buat benda lain. Dan mungkin dia buat benda lain tu juga tanpa pengetahuan kita, ataupun mungkin kita tahu selepas itu. Maka kita kata dalam keadaan seperti itu, pertama sekali ialah daripada sudut agamanya, kita bagi pinjam tu pahala dah. Kita bagi pinjam tu adalah satu pahala. Sebab dia sebut tadi nak beli barang keperluan, kepentingan. Jadi itu perkara yang dibenarkan. Tapi lepas tu berlaku pula dia maksiat ke apa semua, yang itu bukan lagi atas tanggungan kita. Tapi lepas kita tahu tu, lepas tu nanti dia nak pinjam balik, kita tak bagi dah sebab kita dah tahu dia pernah buat maksiat. Yang tu betul, dia punya tindakan itu. Tu yang pertama. Yang kedua pula, kita kalau dah tahu memang betul-betul nak buat, dia buat benda yang tak elok ke, contoh dia pergi pinjam ni, dia nak pergi buat benda-benda yang tak elok lah, maksiat dan sebagainya, maka kita dah tahu, maka kita jangan bagi. Kerana kita ada share dekat situ, sebab kita dah tahu dia terang-terang buat maksiat ke apa, maka pada waktu tu kita jangan bagi dan kita nyatakan awak jangan pinjam lah, jangan. Nasihat pula ada pahala pula untuk kita bagi orang yang seperti itu. Dosa jadi, tak Ustaz kalau kita tak bagi pinjam? Macam mana kita nak buat alasan ni supaya kita tak bagi pinjam dekat dia lepas ni Ustaz InsyaAllah. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ni Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak raih soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Mar WKN. Apakah beza pahala memberi pinjaman dan pahala sedekah dari pinjaman? Nak beri pinjaman mudah, nak bayar balik susah. Berdosakah jika kita dah serik untuk menolong dengan tidak memberi pinjaman lagi pada seorang yang memerlukan pertolongan? Adakah kita dianggap kedekut dan juga zalim? Dan payah-payah tak payah bagi pinjaman langsung, adakah berdosa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kait dengan soalan sebelum kita rehat tadi kan. Baik, jadi bila kita sebut tentang isu pertama tadi, bezalah antara sedekah dengan pinjaman ni, kalau kita tengok dalam hadis dan diriwayatkan ketika mana Nabi Isra' dengan Mi'raj dekat langit, iaitulah ketika mana Nabi menyebutkan bahawa 10 ganjaran bagi orang yang memberikan sedekah, 18 bagi ganjaran orang yang memberikan pinjaman dalam hadis itu. Cumanya hadis ini kita kata diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan hadis ini dinilai sebagai dhaif oleh Imam Al-Munawi, oleh Imam Ibn Hajar Al-Iraqi dan ulama-ulama yang lain. Walaupun hadis ini dhaif, kita kata menampakkan sebenarnya ganjaran itu lebih besar lah daripada sedekah. Sebab sedekah ni kita bagi, mungkin orang tu tak perlu dan mungkin itu bukan keperluan yang dia nak. Tapi bila meminjam tu memang air muka lah kan. Bila memang betul-betul kita nak, kita perlukan pinjam beras kan. Macam cerita tu apa, nak pinjam apa kan, beras hari-hari pinjam beras. Alibaba ke apa kan. Hari-hari pinjam beras kan. Jadi kita kata memang itu satu keperluan, terpaksa memalukan muka, menjatuhkan air muka, aib dan sebagainya, maka dia adalah kita bagi kepada orang yang betul perlu. Sebab tu seperti mana kita sebutkan tadi, bagi sedekah dia ibarat seperti mana bagi pinjam hari-hari tadi, seperti mana sedekah. Dalam riwayat Imam Ibn Majah dan sebagainya, riwayat daripada Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi kita kata itu adalah satu perbezaan yang sangat besar di antara sedekah dan juga dengan kita memberikan pinjaman. Yang akhirnya pinjaman tu menjadi pahala sedekah. Itu dia punya konsep dia. Baik, jadi bila kita sebutkan pula tadi tentang tak nak bagi dah dah serik lah dan sebagainya, dia sebenarnya kita memberi hutang tu adalah pilihan kita. Kalau kita rasa nak bagi, kita bagilah dan kita akan dapat pahala seperti mana kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita rasa dah serik, kita rasa sekian-sekian orang tak bayar dan sebagainya, pinjam tu bukanlah banyak. Kadang-kadang kita pun bukan ada duit banyak kan, orang pinjam RM50 ke 100 ke dan sebagainya kan, tapi tak pulang-pulang.
Jadi kita pun serik dan nak bagi, itu atas dasar pilihan kita. Dia bukan satu kewajipan kita. Dia ibarat seperti mana sedekah, seperti mana kita nak bersedekah ataupun tidak, ataupun kita nak bagi pinjam ataupun tidak. Maka itu dia punya pilihan kita. Cuma bila kita bagi pinjam, maka dalam keadaan seperti itu ada perkara-perkara, benda-benda ataupun adab-adab yang kita perlu jaga seperti mana kita sebutkan di awal-awal tadi. Wallahualam. Itu dia Ustaz. Tapi Ustaz, tadi kita kalau kita tak bagi pinjam tu tak berdosa Ustaz Tak. Cumanya bila mana kita tak bagi pinjam tu, kita tengoklah keadaan tu, mungkin kita boleh gantikan dengan kalau nak beras, nak gula dan sebagainya, kita bolehlah bantu. Betul. Tapi kadang-kadang bila dah banyak sangat minta pinjam tu, itu yang payah tu Ustaz. Baik Ustaz, kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang orang yang suka buat pinjaman ni, sebab tadi Ustaz mention pinjam bila perlu, tapi ni pinjam bila nak tambah pendapatan. Ada setengah orang tu dia pinjam beli rumah 3-4 biji dan bagi sewa kepada orang lain untuk dapat untung. Ada setengah orang dia beli kereta sampai 3-4 biji buat sewa nak dapat keuntungan. Boleh ke pinjam macam tu Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan perbincangan yang baik. Baik, bila kita sebut tentang pinjam ni, hutang ni, dia ada dua jenis. Satu hutang ni hutang baik. Satu hutang jahat. Okay. Apa beza hutang baik dengan hutang jahat? Hutang baik ni ialah dia akan memberikan kita keuntungan bila mana kita berhutang. Contoh, kita berhutang beli rumah 3, 4, 5 dan sebagainya kan. Hari ni ada berapa deposit, berapa 50% ke 70%, kita boleh beli rumah untuk sewa dan juga perniagaan. Okey, cumanya daripada sudut environment, persekitaran orang yang betul-betul nak rumah macam tak cantik lah, sebab dia beli untuk sewa kan. Yang ni pula beli memang betul-betul nak duduk. Dari sudut environment, daripada sudut persekitaran, itu tak berapa cantik. Cumanya boleh tak boleh? Boleh kan. Sama juga seperti yang Da'i sebutkan tadi, dia beli kereta untuk buat sewa. Maksudnya dia tak jadi semata-mata bersih buruk lah. Dia akan buat pula generate ataupun akan menghasilkan pula profit, keuntungan kepada kita. Maka itu hutang-hutang yang baik walaupun kita berhutang. Contoh, kita beli rumah, lepas tu apa? Bukan kita yang bayar dia punya apa bulanan. Siapa yang bayar? Penyewa bayar. Kan contoh ni, kita beli rumah tu bulanan 1,000 je bayar, tapi kita sewakan 1,200. Kan untung 200. Itu hutang-hutang yang baik. Macam mana nak buat hutang-hutang yang baik ni? Tuan-tuan kena pergi kepada ilmu-ilmu keuangan dan sebagainya supaya kita nampak. Jadi sekejap lagi yang baik pun jadi tak baik kalau kita tak pandai. Jadi sebab tu kena ilmu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang jahat. Hutang jahat ni apa? Kita buat satu perkara, kita ambil, kita hutang, dan kemudian pada waktu itu yang boleh menyebabkan kita boleh jadi bankrupt pula dah. Boleh jadi kita ni muflis dan sebagainya. Sebab tu sangat penting kita kena ada ilmu keuangan, pengurusan dan sebagainya. Sebab tu ikut Financial Literacy Bank Negara 2023 yang latest, yang terbaru ni, menyatakan bahawa lebih kurang 83-84% rakyat Malaysia ni dia punya keberhutangan dia tu bila? Ataupun kita kata 52% rakyat Malaysia ni dia ada simpan, tapi daripada 52%, maksudnya daripada banyak rakyat Malaysia, 52% hujung bulan dia berhutang untuk keperluan. Kan, maksudnya gaji semua okey, tapi berhutang hujung bulan untuk keperluan. Berhutang untuk keperluan. Hujung bulan habis dah. Tunggu gaji baru dia berhutang. Jadi kita kata 50% tu ramai tu, bukan sikit tu. Jadi kita kata ini dia punya konsep yang kita perlu perhatikan, mana hutang baik, mana hutang jahat. Itu memerlukan kepada ilmu, bukan sekadar cukup kita lihat tanyalah ustaz, terus beli rumah lepas ni. Terus beli kereta buat sewa. Tak. Kena ada ilmu perancangan, tengok hutang baik ni apa sebenarnya, hutang jahat ni apa sebenarnya, dan kita rumuskan dua-dua hutang itu ada yang elok, ada yang baik, ada boleh ambil, ada yang kalau boleh dielakkan kalau bukan keperluan. Itu konsep. Okey, saya pinjam duit dengan bank untuk membeli sebuah rumah, dan jadi penjaminnya ada ayah saya. Ayah saya jadi penjamin kan. Jadi saya tak bayar hutang bank tadi ustaz kan. Biasalah bank dia akan cari orang yang menjamin tadi, betul ustaz Betul. Dia akan cari orang menjamin, dan bapa saya terpaksalah bayar hutang saya bank setiap bulan. Dia bayar dan bayar. Jadi sekarang ni saya berhutang dengan bank ataupun berhutang dengan ayah saya. Ustaz, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya bila kita dah jadi penjamin ni sebenarnya kalau ikut dalam riwayat daripada Salamah bin Aqwad dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Qatadah jadi penjamin. Abu Qatadah ni sahabat Nabi SAW, dia jadi penjamin kepada orang tak bayar hutang tadi. Dia kata bila Rasulullah tak nak salatkan dia, dalam riwayat Imam Bukhari hadis sahih tu, bila Nabi tak nak salatkan dia, dia kata ya Rasulullah, aku jamin hutang dia. Maksudnya nanti hutang-hutang yang daripada orang lain tu Abu Qatadah akan bayarkan. Maksudnya penjamin ni memang ada konsepnya dalam Islam, dipanggil kafalah ataupun dhaman. Jaminan ini berbentuk orang, boleh jadi jaminan berbentuk barang, boleh jadi jaminan berbentuk macam-macam. Tapi dalam konsep ni orang lah. Baik. Jadi bila tak bayar tadi tu,
konsep asalnya sebelum kita jadi penjamin, kita kena betul-betul perhatikan orang yang nak bayar hutang tu bayar hutang sungguh-sungguh. Antaranya apa kita tengok? Mungkin secara ringkas tu ialah adik kita ke apa ke, kita tengok gaji dia, tengok dia ni belanja macam mana. Tak boleh jadi ni tengok belanja ni. Kalau aku jamin, aku yang jadi bayar bulan-bulan. Saya yang bayar bulan-bulan contohnya kan. Jadi kita kena tengok. Sebab tu saya sebut, biar kita berbincang daripada awal sebelum kita bergaduh di pertengahan. Betul. Jadi kerana berjamin lah, kena bayar apa semua dan sebagainya. Okey, itu isu kedua. Yang ketiga, sebenarnya daripada sudut konsep penjamin ni, kalau tengok perundangan ataupun undang-undang yang telah dibahaskan di Parlimen. Seingat saya 2016 dah bahas panjang tentang isu mengurangkan kapasiti kepada penjamin. Maksudnya bukan penjamin yang bayar, dia kena cari dulu yang hutang tu sampai ke lubang cacing. Tak kira lah macam tadi Da'i Aiman lah, cari dulu sampai habis betul kan. Bukan sekadar bila Da'i tak bayar terus pergi penjamin, tak. Kalau dulu konsep sebenarnya bila Da'i tak bayar terus kepada penjamin yang akan bayar. Tapi sekarang ni kena cari betul-betul, selidik betul-betul. Kalau contoh meninggal dunia, itu baru valid, barulah penjamin yang bayar. Jadi kita kata alhamdulillah perundangan hari ini telah memudahkan. Jadi kalau kata berhutang tadi, betul tak berhutang pada Pak Mentua? Betul lah. Sebab asal kita hutang dengan bank, tapi Pak Mentua yang bayarkan, kita berhutang dengan Pak Mentua dan masa yang sama kita kena bayar pula hutang bank. So berapa yang Pak Mentua dah bayar tadi kita kena bayar sebab Pak Mentua kita. Kalau dia halalkan alhamdulillah, tapi masalahnya itu adalah hutang. Dia tak halal, maksud kita kena bayar dan masa yang sama kita kena sambung pula bayar kita dengan bank. Berhati-hati kita nak berhutang, berhati-hati nak jadi penjamin, berhati-hati pada orang yang ada di sekeliling kita, kita bimbang takut jadi seperti tadi. Wallahualam. Kesian makcik tu Ustaz, nak pergi umrah tiba-tiba sangkut dekat immigration. Sebab betul. apa? Tak bayar hutang tu sebagai penjamin. Dia sebagai penjamin. Manalah makcik tahu, makcik tak pernah buat pinjaman ni. Rupa-rupanya dia jadi penjamin. Ustaz. Kesian makcik tu. Betul. Baik Ustaz, kita ada soalan menarik ni Ustaz. Bersama dengan sahabat kita di hujung-hujung ni Ustaz, bagaimanakah mahu mencontohi sikap para sahabat Nabi yang yakin dengan janji Allah kepada mereka yang bagi hutang tanpa memikirkan risiko hutang itu tidak dibayar. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya bukan saja sahabat Nabi, Nabi sendiri pernah berhutang. Dan sebagai contoh dalam riwayat disebut oleh Imam At-Tabari, dalam tarikh disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, Nabi SAW pernah meminjam kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni musuh Allah. Dia belum pada waktu tu dia ni kira minoriti lah. Dia ni ada apa? Dia ada kuda perang, ada apa semua. Maka Nabi meminjam pada dia waktu itu ketika mana dalam peperangan Hunain. Dan Nabi janjikan akan bayarkan hutang kuda perang apa benda semua tu selepas mana peperangan. Jadi maksudnya untuk cerita ni keperluan, kepentingan, perkara maslahah lebih besar untuk agama, untuk diri sendiri, untuk masyarakat, maka diharuskan untuk kita berhutang. Sahabat Nabi SAW sebagai contoh, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bila dikaitkan dengan sahabat Nabi, Muaz bin Jabal ni dia banyak hutang. Sebab tu antara sebab kenapa beliau diutuskan ke Yaman jadi amir zakat, kutip zakat, kerana dia nak membayarkan hutang-hutang. Nabi SAW bila datang pada Nabi, ada orang tuntut hutang pada Muaz bin Jabal, dan antaranya Nabi cadangkan supaya dia jadi amir zakat. Tukang kutip zakat lah, sebab amir kan dapat 1/8. Jadi dengan sebab itu dia bayarkan hutang-hutang tu, dan kemudian Nabi suruh jadi amir, dia dapat menebus segala hutang-hutang dia. Kenapa? Antara sebab dia berhutang adalah untuk kepentingan sahabat yang lain. Tu dia tuan-tuan. Maksudnya kita ni terpaksa hutangkan diri kita jadi penjamin ataupun jadi orang berhutang disebabkan keperluan orang lain. Jadi itu sahabat Nabi SAW kan. Jadi sebab tu sehingga kan Muaz tak mampu nak bayar. Sayyidina Muaz tak mampu nak bayar hutang bukan sebab hutang dia, tapi sebab dia menghutangkan untuk orang lain. Jadi kemudian Nabi SAW pun jadikan dia amir zakat, dan alhamdulillah dibayarkan hutang-hutang tu dan diberi kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maksudnya Nabi sendiri, para sahabat kontaknya memang berhutang, tapi itulah lillahi ta'alanya, niat yang baik, yang ikhlas, memudahkan urusan, dan mudah-mudahan Allah berkati sahabat dan juga kita semua yang ada hutang pada hari ini dan dimudahkan untuk membayarkannya, insya-Allah. Ustaz, kita ada seminit je lagi Ustaz. Mungkin ada sedikit nasihat kepada orang yang memberi hutang tu untuk terus sabar dengan orang yang berhutang tu Ustaz. Silakan. Baik, seperti yang kita sebutkan tadi, niat yang betul, kemudian juga kita bagi tempoh, dan kemudian juga kalau dia nak bayar dalam keadaan sedemikian, kita bagikan dia diskaun. Tak mampu juga mungkin kita boleh halalkan. Kalau tak pun kita terus menuntut dengan keadaan yang paling terbaik, dan mudah-mudahan dengan sebab kita tuntut terbaik pun pahala untuk kita kerana beramalah dengan cara yang terbaik yang Nabi benarkan. Allah. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Kita minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa ringkas kita Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami daripada rezeki yang haram. Berikanlah kemudahan kepada kami membayarkan hutang-hutang dan berilah kesabaran dan juga niat yang ikhlas kepada Allah bagi kami yang dipinjamkan harta-harta kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan. Kalau ada siapa yang nak berhutang tu nanti dulu okey, baik Ustaz. Kita esok temu janji kita dalam tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 75 sehingga ayat yang ke-82 bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan dibantu oleh moderator Dai Azrin. Baik para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata terlajak bicara. Doakan supaya saya sembuh daripada batuk. Tuan-tuan, kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'assalamah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa' ma'assalamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.